Untuk hari ini kita akan bincang kertas 1 bahagian B. Arahan 1. Kertas peperiksaan ini mengandungi 2 bahagian, iaitu bahagian B dan juga bahagian C. Jawab semua soalan dalam bahagian B dan 1 soalan daripada bahagian C. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan. Jadi kita akan bincang bahagian B sahaja. 25 markah, masa yang dicadangkan 45 minit. Soalan pertama, 3 markah. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Nombor 1. Para pejuang negara telah berjuang mati-matian demi untuk mendapatkan kemerdekaan tanah air. Untuk ayat yang pertama, kesalahan bahasanya ialah kata sendi nama demi untuk tidak boleh berada berpasangan dalam ayat. Jadi kita kena pilih sama ada demi atau untuk. Nombor 2. Oleh kerana memandu kereta melebihi had laju yang ditetapkan di jalan raya, Kamarul ditahan oleh pihak polis. Untuk ayat 2, kesalahan bahasanya ialah oleh kerana. Sepatutnya oleh sebab. Oleh merupakan kata sendi nama. Apabila kata sendi nama, mestilah diikuti oleh kata nama. Kerana bukan kata nama. Jadi oleh sebab. Sebab kata nama. Nombor 3. Cikgu Adrian mengandaikan yang murid-muridnya telah membuat ulang kaji sebelum menduduki peperiksaan. Dalam ayat ini, perkataan yang salah sepatutnya digantikan dengan bahawa. Cikgu Adrian mengandaikan bahawa murid-muridnya telah membuat ulang kaji sebelum menduduki peperiksaan. Bukannya yang. Untuk ayat ini, kesalahan kata hubung. Soalan 2. Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah ini kepada 2 ayat tunggal. Apabila ayat majmuk, pasti akan ada kata hubung. Untuk jadikan ayat tunggal, kita kena cari kata hubung terlebih dahulu. Kemudian barulah kita boleh jadikan ayat tunggal. Nombor 1. Kirana terkejut apabila namanya dipanggil oleh guru disiplin. Untuk ayat 1, kata hubungnya ialah perkataan apabila. Ayat tunggal yang pertama, Kirana terkejut. Ayat yang kedua, nama Kirana dipanggil oleh guru disiplin. Soalan nombor 2. Adik berjanji kepada ibu untuk membahagikan masa antara pelajaran dengan sukan dengan sebaik-baiknya. Kata hubungnya ialah perkataan untuk. Jadi, ada 2 ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama, adik berjanji kepada ibu.
Ayat yang kedua, adik membahagikan masa antara pelajaran dengan sukan dengan sebaik-baiknya. Untuk soalan nombor 2 markah. Seterusnya soalan 3. Baca bahan-bahan di bawah ini dengan telitinya, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Untuk soalan 3 akan diberi bahan. Sama ada 2 atau 3 bahan. Bahan pertama dipetik daripada sajak Ku Ingin Berterima Kasih, antologi Ku Ingin Berterima Kasih, tingkatan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahan 2 merupakan petikan daripada cerpen. Bahan 1. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu, ikan-ikan yang riang liar di belantara samudera, kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di pondoknya. Bahan 2. Afifah berjalan menelusuri pasir pantai yang putih bak kapas pagi itu. Matanya dipakukan pada kebiruan air laut yang terbentang luas di hadapannya. Sejak minggu lepas, hatinya terpanggil-panggil untuk pulang ke desanya yang tercinta ini. Pemandangan indah yang tersaji di hadapan matanya itu sentiasa menggamitnya untuk segera pulang. Setelah beberapa tapak berjalan, Afifah duduk di atas pasir menghadap air laut yang kebiruan itu. Dia menutup matanya buat seketika. Terasa tenang dan aman. Dia suka akan perasaan yang tenang itu. Perasaan yang sering didambakannya setelah sekian lama bergelumang dengan tekanan akibat tuntutan kerja. Afifah akui sejak penghijrahannya ke bandar untuk mencari rezeki setahun yang lalu, dengan berbekalkan keputusan cemerlang yang diraihnya setelah tamat pengajian di universiti, hidupnya sentiasa sibuk. Jarang-jarang dia dapat meluangkan masa sendirian begini. Selalu sahaja dirinya di pejabat bertemankan dokumen-dokumen yang perlu disemak dan kertas-kertas kerja yang perlu disiapkan. Tidak cukup dengan itu, pengurusnya, Encik Nasrul, sentiasa memberikan tugas-tugas yang berat untuk dikendalikannya. Ada kalanya dia berasa geram dan marah juga, tetapi dipendamkannya sahaja perasaan itu kerana dia tidak mahu kehilangan pekerjaan ini. Apatah lagi, banyak kawannya yang terpaksa diberhentikan kerja akibat penularan virus COVID-19 baru-baru ini. Afifah melepaskan keluhan. Kemudian dia merasakan titik-titik air hujan mengenai pipinya yang mulus itu. Afifah membuka matanya semula. Dia tersenyum. Hujan rintik-rintik pagi itu mendinginkan hatinya seakan-akan membawa pergi segala tekanan yang dialaminya selama ini. Terima kasih hujan, bisik hati kecilnya. Soalan 1. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan sebab aku berterima kasih kepada hujan. Soalan ini 3 markah.
Setelah kita baca bahan 1 dan bahan 2, sememangnya ada sebab aku berterima kasih kepada hujan. Jadi jawapannya, sebab aku berterima kasih kepada hujan dalam bahan 1 ialah hujan yang turun menenangkan jiwanya. Manakala sebab aku berterima kasih kepada hujan dalam bahan 2 ialah hujan mendinginkan hatinya seolah-olah membawa pergi segala tekanan yang dialaminya selama ini. Soalan 2. Nyatakan gaya bahasa yang sama yang terdapat dalam kedua-dua bahan tersebut. Bak kapas pagi itu simili. Yang ini untuk bahan 2. Dalam bahan 1, kepadamu hujan bagai tetamu. Perkataan bagai simili. Untuk bahan 1 dan bahan 2 yang saya baca tadi, ada gaya bahasa simili. S. Seperti. Perkataan lain, bak, umpama, bagai. Yang ini gaya bahasa simili. Jadi jawapannya ialah gaya bahasa yang sama yang terdapat dalam kedua-dua bahan tersebut ialah gaya bahasa simili, iaitu kepadamu hujan bagai tetamu dalam bahan 1 dan Afifah berjalan menelusuri pasir pantai yang putih bak kapas pagi itu dalam bahan 2. Sekarang soalan nombor 3. Hubungan antara manusia dengan alam sangat penting kerana alam sumber rezeki kepada manusia. Betul? Kita perlu menjaga alam kerana alam dan manusia saling berhubung. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam? Soalan ini 4 markah. Jadi, antara usaha yang kita boleh lakukan untuk menjaga kelestarian alam, yang pertama kita adakan gotong royong. Yang kedua, adakan kempen. Yang ketiga, kita terapkan nilai-nilai murni ataupun pendidikan berkaitan dengan alam sekitar dalam PNP, iaitu pengajaran dan juga pembelajaran. PNP, pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak sejak kecil untuk menjaga kelestarian alam. Yang kelima, pihak kerajaan juga berperanan untuk menjaga kelestarian alam dengan mengenakan denda ataupun hukuman penjara yang setimpal kepada pihak-pihak tertentu yang menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Contoh yang isu sebelum ni di Sungai Kim Kim, di Pasir Gudang akibat pencemaran sisa kimia. Yang keenam, pihak media massa juga berperanan penting untuk menyebarkan maklumat berkaitan dengan kelestarian alam. Ada juga lagu
berkaitan dengan alam sekitar ni. Antara yang terkenal ialah lagu yang dinyanyikan oleh Zainal Abidin yang bertajuk Hijau. Berbalik semula kepada soalan 3. Pada pendapat saya, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam ialah aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekitar perlulah dilakukan dengan kerapnya. Selain itu, pihak Jabatan Perhutanan perlulah memainkan peranan yang penting dalam usaha menjaga kelestarian alam dengan membuat pantauan dengan kerapnya berkaitan dengan pembalakan di hutan. Yang itu contoh cadangan jawapan. Selebihnya kamu boleh olah sendirilah. Soalan 4 berkaitan dengan novel. Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di tingkatan 3. Okey, saya ulang semula. Tingkatan 3 ialah novel Chot karya Azizi Haji Abdullah. Tingkatan 2 novel Jejak Monpus karya Zulaiha Paikon. Novel tingkatan 1 ialah Formula Termodinamik karya Obasiah Haji Usman. Latar tempat merujuk tempat berlakunya sesuatu peristiwa atau kejadian yang dipaparkan dalam sesebuah novel. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, buktikan pernyataan di atas dengan mengemukakan 3 latar tempat berserta satu contoh peristiwa yang sesuai bagi setiap latar tempat tersebut. Untuk novel, kamu bagi isi 3 dan juga bukti, iaitu contoh peristiwa. Perenggan pertama, kamu nyatakanlah dahulu novel apa yang kamu kaji, karya siapa. Kemudian jawab sedikit soalan yang dinyatakan. Contoh, novel yang saya kaji di tingkatan 3 ialah Chot karya Azizi Haji Abdullah. Titik. Pengarang telah memaparkan beberapa latar tempat dalam novelnya untuk menjadikan jalan cerita lebih menarik. Kemudian barulah kamu bagi isi dan juga huraian. Antara latar tempatnya ialah kampung dingin, iaitu kampung Alias dan Som tinggal. Kampung ini masih mundur tanpa adanya pembangunan. Selain itu, di rumah Alias yang merupakan tempat tinggal Alias dan ibunya yang lumpuh. Di rumah ini, Som dan Alias mengaji Al-Quran. Dan selepas mengaji, Som akan mengajak Alias membuat latihan matematik. Alias sangat bijak dalam mata pelajaran matematik. Jadi Alias sentiasa memberi tunjuk ajar kepada Som. Dah 2 latar tempat. Akhir sekali, latar tempat di kebun kelapa Pak Din. Bukti peristiwa ataupun contoh peristiwa, Alias mencari rezeki di kebun itu. Sebagai pemetik buah kelapa bersama-sama beruk kesayangannya iaitu Chot. Chot merupakan peninggalan daripada bapanya kepada Alias. Selebihnya kamu tambah baik dan kemaskan lagi.
isi dan juga huraian tersebut. Jadi selesailah untuk kertas 1 bahagian B untuk soalan 1 sampai soalan 4.